Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar murid? Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita masuk pada perkara ibadat darjah 3, sambungan daripada tajuk hadas bahagian kedua. Baiklah, kita tengok pada pengertian hadas besar. Seperti mana yang lepas kita telah pelajari tentang hadas kecil. Hari ini kita masuk pada pengertian hadas besar, iaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia diwajibkan mandi jika hendak melakukan ibadat seperti solat, tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran. Maknanya di sini, hadas besar ialah keadaan yang tidak suci. Seandainya berlaku beberapa perkara yang menyebabkan hadas besar, maka kita tidak boleh melakukan solat. Solat ni di antara solat, sama ada solat wajib ataupun solat sunat. Solat wajib seperti solat 5 waktu tu. Kemudian solat sunat yang macam Ustazah terangkan yang lepas, iaitu solat sunat hari raya, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya. Kemudian tidak boleh melakukan solat tawaf. Tawaf iaitu mengelilingi Kaabah, kemudian menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Ini tidak boleh lakukan seandainya berlaku perkara hadas besar pada diri kita. Perkara hadas besar kita akan belajar pada tajuk yang lain. Baik, lihat pada gambar sebelah tu. Seorang yang hendak membaca Al-Quran mestilah suci daripada hadas besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattaharu. Artinya, dan jika kamu berjunub, iaitu berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Baiklah, kita lihat pada pengertian junub. Berjunub ni artinya bersetubuh di antara lelaki dan perempuan. Kalau orang lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin, yang sudah bernikah dengan cara yang sah, maka dia berjunub, dia berada di dalam keadaan hadas besar. Baik, kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah yang berbunyi, La yaqra'u junubu wal haidu syai'an minal Qur'ani. Artinya, orang junub dan haid tidak boleh membaca sesuatu daripada Al-Quran. Ini untuk orang yang berjunub, orang berhadas besar. Orang berjunub, orang dalam keadaan haid, nifas dan sebagainya yang berhadas besar, maka dia tidak boleh membaca ayat daripada Al-Quran. Perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar bagi lelaki dan perempuan. Yang ni yang dialami oleh lelaki dan perempuan. Yang pertama, keluar mani sama ada di dalam mimpi atau jaga. Keluar mani. Mani ni maksudnya sejenis cecair yang keluar daripada bahagian kubul manusia. Sama ada lelaki ataupun perempuan yang keluar apabila berlaku sesuatu yang nikmat pada diri mereka, maka ia akan keluar sama ada dalam mimpi ataupun di dalam jaga. Air mani ini akan keluar setelah berlakunya tahap umur baligh anak-anak lelaki dan perempuan itu sampai. Kemudian yang kedua, bersetubuh iaitu melakukan perhubungan jenis. Perkara yang kedua yang menyebabkan hadas besar iaitu bersetubuh, iaitu melakukan perhubungan jenis. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia yang bukan mati syahid. Meninggal dunia yang bukan mati syahid ni maksudnya macam mati yang biasa yang dialami oleh manusia-manusia selain daripada mati syahid dalam perjuangan. Contoh macam mati
Aksiden ke, mati nak tidur sebelum bangun selepas bangun tidur, ataupun meninggal dunia selepas daripada balik sekolah, balik kerja dan sebagainya. Ini dikira sebagai mati yang bukan mati syahid. Tapi kalau orang yang mati syahid, okey, dia tidak perlu dimandikan. Baik, kita tengok pada bagi perempuan sahaja. Perkara hadas besar bagi perempuan sahaja. Ni lelaki tak ada. Kemudian yang pertama apa dia? Keluar darah haid. Okey, keluar darah haid. Darah haid ni adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan dalam setiap bulan. Kemudian yang kedua, keluar darah nifas. Darah nifas ni darah orang perempuan yang bersalin. Kemudian yang ketiga, wiladah, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Okey. Cara-cara bersuci daripada hadas kecil. 1. Berwuduk. Yang kedua, bertayamum jika tiada air. Nanti Ustazah akan terangkan apa itu tayamum. Sekiranya seseorang yang telah bersuci daripada hadas kecil boleh melakukan ibadat tertentu seperti berikut. 1. Solat, iaitu solat wajib ataupun solat sunat. 2. Tawaf. 3. Membawa atau menyentuh Al-Quran. Baik, kita lihat pada erti tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah pada anggota tayamum, iaitu muka, tangan hingga siku dengan rukun dan syarat yang tertentu sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib. Maknanya kat sini, tayamum ni artinya menyapu debu tanah. Debu tanah kita lihat. Kita tengok pada debu tanah yang suci, barulah kita boleh buat untuk bertayamum. Baiklah, kita lihat pula pada cara-cara bersuci daripada hadas besar. Iaitu yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, bertayamum jika tiada air. Seseorang yang sudah bersuci daripada hadas besar boleh melakukan ibadat tertentu seperti berikut. Iaitu yang pertama, solat, sama ada solat wajib atau solat sunat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, membawa atau menyentuh Al-Quran. Maknanya di sini, kita dilarang melakukan ibadat seperti solat, tawaf, membawa atau menyentuh Al-Quran jika kita dalam keadaan hadas besar. Jadi kita kena mandi wajib dulu. Kita kena mandi wajib dulu, barulah kita boleh buat ibadat-ibadat seperti berikut. Okey, macam mana mandi wajib? Mandi yang diiringi oleh mandi yang dimulai dengan niat. Okey, niat mandi wajib berhadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, seandainya kita dah suci daripada hadas besar, barulah kita boleh melakukan ibadat-ibadat tersebut. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza aqbalatil haidatu fada'is salata." Artinya apabila datang haid, maka hendaklah engkau tinggalkan solat. Untuk latihan kefahaman kita pada hari ini, Ustazah bagi 2 soalan sahaja. Harap anak-anak semua dapat buat dalam buku tulis ibadat. Soalannya yang pertama, bagaimanakah cara untuk menghilangkan hadas kecil? Kemudian yang kedua, apakah perbezaan cara untuk menghilangkan hadas kecil dengan hadas besar? Pada hari ini, setakat ini sahaja dahulu. Kita akan sambung tajuk yang lain pada hari dan waktu yang lain. Dengan itu Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.